Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mathila lah wa la didda wa la nidda wa la zawjata wa la walada lah wa la a'dha'a wa la hay'ata wa la surata wa la shakla wa la jihata wa la makana lah. Kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita berbahaskan insyaallah taala. Pada pertemuan yang lalu tuan-tuan, alhamdulillah kita telah pun mula masuk pada membahaskan tentang satu surah daripada surah-surah di dalam Al-Quran, dan ia adalah satu surah yang pendek, yaitu suratul Ikhlas. Kita telah pun membicarakan tentang asbabun nuzul, tentang sebab-sebab penurunan suratul Ikhlas, tentang kelebihan membaca suratul Ikhlas dan mengamalkan suratul Ikhlas. Dan insya-Allah taala pada malam ini kita masuk pada membahaskan tentang ayat yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu esa. Qul ay qul ya Muhammad, katakanlah olehmu, yaitu katakanlah olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah yakni Allah ahad, esa. Ay anna Allah wahidun la syarika lahu. Al-wahid idza utliqa 'ala Allah fama'nahu alladhi la syarika lahu wa laysa ma'nahu annahu wahidun min tariqil 'adad, li'anna al-wahida min tariqil 'adad yakunu jisma ويجوز عليه الانقسام وأما الله فلا يشبه الجسم ولا يجوز عليه الانقسام. Yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tiada sekutu baginya. Perkataan al-wahid apabila digunakan kepada Allah, maka ia membawa makna tiada sekutu baginya.
Dan bukan membawa makna satu dari jalan bilangan, kerana sesungguhnya satu dengan maksud bilangan adalah jisim dan ia boleh dibahagi-bahagikan. Adapun Allah Ta'ala, dia tidak menyerupai jisim dan zatnya tidak boleh dibahagi-bahagikan. Ayat yang pertama ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang tunggal dan tidak ada sebarang sekutu baginya, sama ada dari sudut zat, sifat maupun perbuatan. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, Inna Allah wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lahu fil uluhiyah. Sesungguhnya Allah itu esa bukan dengan maksud bilangan, akan tetapi Allah Ta'ala itu esa dengan maksud tidak ada sekutu baginya. Tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ayat yang pertama dari surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Qul maksudnya katakanlah olehmu wahai Muhammad. Huwallahu ahad, dia yakni Allah ahad, tunggal. Allah Ta'ala itu tunggal. Maka difahami di sini tuan-tuan, Qul, Qaf dan Lam itu ia adalah salah satu, ialah sebahagian daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang menafikan akan Qul, lalu mengatakan bahawasanya Qul itu bukan daripada ayat Al-Quranul Karim, maka orang ini terkeluar ia daripada Islam. Ada sebahagian manusia tuan-tuan di luar sana pernah mengeluarkan kenyataan bahawa sekarang ni katanya Nabi Muhammad dah tak ada, Nabi Muhammad dah meninggal dunia. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu hai Muhammad. Disebabkan Nabi Muhammad dah tak ada sekarang ni, tak perlu kita sebut qul, tak perlu sebut qul, sebut terus direct huwallahu ahad. Qul tak payah, sebab Nabi Muhammad dah tak ada. Kerana qul itu kalau diterjemahkan katakanlah olehmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad dah tak ada, so apa kita sebut qul? Terus wallahu ahad. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar ia daripada Islam. Kerana apa? Kerana ia menafikan salah satu huruf yang telah pun disepakati oleh para ulama bahawa ia adalah sebahagian daripada Al-Quran. Barang siapa yang menafikan salah satu huruf daripada Al-Quran, salah satu huruf yang mana ia telah pun disepakati oleh para ulama bahawa ia adalah sebahagian daripada Al-Quran, maka sungguh orang itu terkeluar ia daripada Islam. Walaupun tuan-tuan Nabi Muhammad dah meninggal dunia, dah pun wafat 1400 tahun yang lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tetapi tuan-tuan, syariat baginda berkekalan sehingga sekarang. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, sungguh pun Nabi Muhammad dah meninggal dunia, tetapi tuan-tuan, bacaan dalam surah tersebut tetap perlu dikekalkan, Qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Begitu juga tuan-tuan, ada sebagian manusia kata Qul huwallahu ahad ni macam tak sempurna je, macam tak komplit. Sepatutnya kena tambah innama. Maka kata mereka, kita kena ubah sikit ayat tersebut supaya dia punya susunan ayat tersebut lebih baik. Maka mereka kata tambah innama. Qul innama huwallahu ahad. Qul innama huwallahu ahad. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Dia tambah innama di situ tuan. Sedangkan innama itu bukanlah ia sebahagian daripada Al-Quran. Lalu kata ulama, barang siapa yang menambah
satu huruf di dalam Al-Quran disebabkan akan kedegilannya, yakni dia tahu ia yang ditambah itu bukan sebahagian daripada Al-Quran, tapi dia tambah juga. Barang siapa yang menambah satu huruf di dalam Al-Quran Al-Karim dengan kedegilannya, sedangkan huruf yang ditambah itu telah pun disepakati oleh para ulama bahawa ia bukanlah sebahagian daripada Al-Quran, maka sungguh orang ini tuan-tuan terkeluar ia juga daripada Islam. Maknanya tuan-tuan, menafikan satu huruf yang telah pun disepakati oleh para ulama bahawa ia adalah sebahagian daripada Al-Quran, hukumnya terkeluar daripada Islam. Begitu juga menambah satu huruf di dalam Al-Quran Al-Karim yang mana ia telah pun disepakati oleh para ulama bahawa ia bukanlah sebahagian daripada Al-Quran, maka hukumnya terkeluar daripada Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Sulam At-Tawfiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka yang sebetulnya tuan-tuan, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, seperti mana yang kita baca biasa tuan-tuan. Kemudian huwa di situ tuan-tuan, huwa itu dhamir, kata ganti nama. Kata ganti nama yang ketiga kalau dalam bahasa kita, huwa, dia. Dan dia di sini tuan-tuan merujuk kepada Allah. Dia di sini merujuk kepada Allah. Semua mufassir, semua ahli tafsir yang mu'tabar, sama ada Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Hayyal Al-Andalusi, Al-Imam Al-Razi, Al-Imam At-Tabarani, At-Tabari, kesemua mereka mengatakan bahawasanya huwa dalam ayat yang pertama dari suratul Ikhlas itu merujuk kepada Allah, bukan Muhammad. Ada sebagian manusia tuan-tuan mendakwa bahawasanya huwa itu adalah merujuk kepada Muhammad. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ini tafsiran yang salah. Tafsiran yang bertentangan dengan tafsiran mu'tabar, tafsiran-tafsiran golongan para ulama mufassir yang mu'tabar. Tidak boleh dikatakan bahawa huwa di situ adalah Muhammad, tidak. Bahkan huwa dalam ayat Qul huwallahu ahad itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, huwa itu dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal. Maka berdasarkan kepada ayat yang pertama ini tuan-tuan, difahami bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, tidak berbilang dan tiada sekutu baginya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ahad, dan ada satu lagi nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Wahid. Al-Wahid, Al-Ahad. Ada sebagian ulama tuan-tuan, mereka tidak membezakan di antara wahid dan ahad. Sebagai ulama mufassir, mereka tidak membezakan di antara al-wahid dan al-ahad. Kata mereka kedua-dua al-wahid dan al-ahad itu merujuk kepada Tuhan yang tunggal, tidak berbilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tetapi tuan-tuan, kalau kita pergi dengan lebih dalam lagi tuan-tuan, kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama akidah, para ulama yang pakar di bidang akidah. Seumpama kitab Umdatul Raghib ataupun Siratul Mustaqim karangan Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahullahu taala, beliau membezakan di antara al-wahid dan al-ahad. Kebanyakan di kalangan ulama mufassirin mereka kata wahid dan ahad itu sama. Kedua-duanya merujuk kepada Tuhan yang tunggal dan tidak berbilang. Adapun di sisi ulama akidah, mereka membezakan di antara al-wahid dan al-ahad. Al-wahid kata mereka Tuhan yang tiada sekutu baginya.
Al-Wahid maknanya Tuhan yang tiada sekutu baginya. Hanya Allah jua Tuhan. Hanya Allah jua yang mencipta dan menguasai seluruh alam ini. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diberikan kemuncak ketundukan dan kehambaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid kata ulama akidah maknanya adalah Tuhan yang Maha Tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah jua Tuhan. Hanya Allah jua yang mencipta segala perkara yang berada dalam alam ini. Dari sekecil-kecil zarrah hinggalah sebesar-besar makhluk, iaitu arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan jasad manusia dan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tidak kira sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk, taat ataupun maksiyah, iman ataupun kufur. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala Al-Ahad, kata ulama akidah, Al-Ahad maknanya Tuhan yang tidak menerima belah bahagi. Tuhan yang tidak menerima belah bahagi. Dalam arti kata yang lain tuan-tuan, bila dinyatakan bahawa Al-Ahad itu merujuk kepada Tuhan yang tidak menerima belah bahagi, maknanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti jasad kita. Jasad kita ni tuan-tuan, jasad kita manusia boleh dibahagi-bahagikan, boleh dijuzuk-juzukkan dan boleh dicerai pisahkan. Setiap perkara yang boleh dibahagi-bahagikan, perkara tersebut kata ulama pada hakikatnya ia terdiri daripada gabungan beberapa juzuk. Buktinya ia boleh dibahagi-bahagikan, boleh dipotong-potong dan boleh dicerai pisahkan. Sesuatu yang terhasil daripada gabungan beberapa juzuk, maka ia dinamakan sebagai jisim di sisi ulama akidah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dinyatakan bahawa Allah taala itu Al-Ahad, Tuhan yang tidak menerima belah bahagi, maknanya Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Kerana sesuatu yang dikatakan jisim itu, ia adalah sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan dan boleh dicerai pisahkan. Contoh jisim tuan-tuan, segala perkara yang berada di sekeliling kita termasuklah diri kita. Setiap perkara yang boleh dibahagi-bahagikan, yang boleh dicerai pisahkan, boleh dijuzuk-juzukkan, maka ia dinamakan sebagai jisim. Setiap perkara yang boleh dibahagi-bahagikan, boleh dijuzuk-juzukkan, maka ia adalah jisim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah Subhanahu wa taala zatnya itu, zat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibahagikan, tidak boleh dicerai pisahkan, tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Bahkan zat Allah Subhanahu wa taala zat yang tunggal, tidak menerima belah bahagi, tidak seperti jasad makhluk ataupun diri makhluk yang boleh dibahagi-bahagikan dan boleh dicerai pisahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maksud Al-Ahad, Tuhan yang tidak menerima belah bahagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Imam Abu Hanifah, seorang sarjana yang begitu hebat. Al-Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan hidup pada kurun yang kedua Hijriah. Beliau sempat berguru dengan tidak kurang daripada 7 orang sahabat. Di antara guru-guru beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Al-Imam Abu Hanifah tuan-tuan wafat pada tahun 150 Hijriah. Tahun yang sama lahirnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar, dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar karangan beliau Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah berkata,
innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lahu fil uluhiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tunggal, esa, bukan dari sudut bilangan. Maka kalau kita kata Allah Ta'ala itu satu, di sisi Al-Imam Abu Hanifah itu tidak tepat. Kerana satu itu tuan-tuan, ia boleh dibahagi-bahagikan. Satu itu juga tuan-tuan, ia ada sekutunya. Sekutu bagi 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bila kita kata Allah Subhanahu wa taala tunggal, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibahagi-bahagikan dan Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita tuan-tuan, dalam membahaskan tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, dalam membahaskan tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka Allah Subhanahu wa taala tunggal, Allah taala esa dari sudut zat, Allah Subhanahu wa taala esa dari sudut sifat, dan Allah Subhanahu wa taala esa dari sudut perbuatan. Esa dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Esa dari sudut zat boleh datang dengan dua maksud. Yakni Allah Subhanahu wa taala tunggal dan tidak berbilang, dan yang kedua zat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibahagi-bahagikan dan tidak boleh dicerai pisahkan. Esa dari sudut zat datang dengan dua maksud. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua dengan maksud zat Allah Subhanahu wa taala itu, diri Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dibelah bahagi dan tidak boleh dicerai pisahkan. Manakala tuan-tuan tunggal dari sudut tunggal dari sudut sifat, maknanya tuan-tuan tidak ada sesuatu pun yang sifatnya sama seperti sifat Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sifatnya sama seperti sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Adapun sifat-sifat yang ada pada manusia, sifat yang ada pada makhluk, ada mula dan ada akhir, kerana diri makhluk itu tuan-tuan baharu. Diri makhluk itu baharu. Batang tubuh kita ni tuan-tuan baharu. Maka segala sifat yang ada pada batang tubuh kita tuan-tuan juga baharu. Okey? Kaedahnya begitu dari sudut akidah. Sesuatu yang baharu, maka segala sifatnya juga baharu. Diri kita baharu. Sebab apa diri kita baharu? Sebab diri kita ni tuan-tuan, kewujudan diri kita di atas dunia ini ada permulaan dan ada pengakhiran. Maka kalau begitu diri kita baharu, maka segala sifat yang ada pada diri kita juga baharu. Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim, zat yang tiada mula dan tiada akhir baginya. Maka sifat-sifatnya juga adalah sifat yang tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Esa dari sudut sifat juga tuan-tuan boleh difahami dengan maksud sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tunggal. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini dengan sifat ilmunya yang tunggal. Tidak seperti kita tuan-tuan. Ilmu kita berbilang-bilang. Ilmu agama satu jenis. Kemudian ilmu dunia itu lain pula. Kemudian ilmu dunia itu pula terbahagi pula kepada beberapa jenis. Ada ilmu matematik, ada ilmu sains, ada ilmu itu dan ini.
Jadi pengetahuan kita tuan-tuan mencapah, pengetahuan kita berbilang-bilang. Adapun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan yang tunggal. Allah mengetahui akan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini dengan pengetahuan yang tunggal, bukan pengetahuan yang berbilang. Allah menguasai seluruh alam ini dengan kekuasaan yang tunggal. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang berada di dalam alam ini dengan sifat dengarnya yang tunggal. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang berada di dalam alam ini dengan sifat lihatnya yang tunggal. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu yang dimaksudkan dengan tunggal dari sudut sifat, esa dari sudut sifat. Manakala tuan-tuan yang ketiga, esa dari sudut perbuatan. Esa dari sudut perbuatan maknanya hanya Allah jua yang mencipta. Hanya Allah jua yang mencipta, yakni hanya Allah sahaja yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Barang siapa yang mendakwa bahawa ada sesuatu yang selain Allah turut mencipta, maka sungguh orang ini tuan-tuan mendustakan Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai'." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala jua yang mencipta akan segala sesuatu. Hanya Allah yang menciptakan akan segala sesuatu. Dan inilah yang difahami daripada tafsiran la ilaha illallah, seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau mentafsirkan la ilaha illallah seperti mana yang telah dinukilkan oleh Ibnu Furaq daripada beliau. La ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Allah jua pencipta. Yani tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi esa dari sudut perbuatan ni tuan-tuan, maknanya kita meyakini bahawa hanya Allah Ta'ala sahaja yang mencipta. Adapun segala sesuatu selain Allah tidak mencipta. Maka awas tuan-tuan dengan sebahagian manusia yang mendakwa kononnya manusia menciptakan perbuatannya. Ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahawa Allah jua yang mencipta akan segala sesuatu yang berada dalam alam ini, termasuklah jasad manusia dan segala perbuatan yang manusia lakukan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika tuan-tuan pernah berlaku perdebatan di antara seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tuan-tuan, mereka mendakwa bahawa manusia menciptakan perbuatannya. Berlaku perdebatan di antara seorang Mu'tazilah dengan seorang ulama Ahlussunnah, Al-Imam Abu Hanifah ketika itu. Lalu Abu Hanifah berkata kepada Mu'tazilah tersebut, "Baik, kamu mendakwa kamu menciptakan perbuatan kamu. Kalau betul dakwaan kamu, cuba kamu sebutkan huruf ha. Sebut dengan huruf ha. Huruf ha tuan-tuan, yang ada kepala tu. Okey, ha pedas. Makhraj hurufnya adalah dari tempat keluarnya adalah wasatul halq. Yani pertengahan halkum, pertengahan kerongkong kita. Ha, ah. Okey. Jadi kata Abu Hanifah, sebut huruf ha. Dia pun sebut ha. Okey, sekarang ni sebut pula huruf ba. Ba yang ada titik bawah tu tuan-tuan. Huruf ba makhrajnya dua bibir, ba, ab. Maka kata Abu Hanifah, baik, kalau kamu yang menciptakan perbuatan kamu, cuba kamu keluarkan huruf ha dari makhraj ba
dan keluarkan huruf ba dari makhraj ha. Allahu Akbar. Boleh ke tuan-tuan kita nak keluarkan huruf ba tapi bukan keluar kot bibir, keluar kot ni tengah halkum. Kita nak keluarkan huruf ha dari dua bibir. Tak boleh tuan-tuan. Bila kita sebut ba, bila kita gunakan dua bibir akan keluar ba, ab. Kalau kita keluarkan huruf dari tengah halkum ni tuan-tuan, tengah kerongkong, yang keluar adalah ha. Tak akan boleh keluar huruf ba dari tengah halkum, dan tak boleh keluar huruf ha dari dua bibir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka itu tuan-tuan cukup tuan-tuan dalil bahawasanya manusia tidak mencipta perbuatannya. Begitu juga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita pergi ke hospital, kita pergi ke ward-ward yang mana sebahagian di kalangan manusia yang ditimpa penyakit stroke, sama ada separuh badan ataupun seluruh badan. Adanya manusia yang ditimpa penyakit stroke, sama ada separuh badan ataupun seluruh badan tuan-tuan, itu adalah dalil daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa manusia tidak menciptakan perbuatannya. Kalaulah manusia yang menciptakan perbuatannya tuan-tuan, nescaya tak akan ada orang yang kena penyakit stroke, tak akan ada orang yang kena penyakit lumpuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia menciptakan perbuatannya. Anytime, bila-bila masa sahaja dia boleh gerakkan jasad dia, anggota badan dia, ikut suka hati dia. Akan tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku? Kita dapati ramai manusia di luar sana yang mana mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit stroke, penyakit angin ahmar, lumpuh seluruh badan, lumpuh separuh badan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu cukup tuan-tuan menjadi dalil kepada kita bahawasanya manusia tidak menciptakan perbuatannya. Maka esa dari sudut perbuatan, maknanya hanya Allah jua yang mencipta. Tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang turut mencipta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi esa tadi tuan-tuan boleh diterbahagi pada tiga bahagian. Esa dari sudut zat, esa dari sudut sifat, dan esa dari sudut perbuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada perbahasan ayat yang pertama ini, kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tunggal ataupun esa, tidak berbilang. Tunggal, esa, dan tidak berbilang. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang berada dalam alam ini, dan hanya Allah jua yang menguasai seluruh alam ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalaulah ada bagi langit dan bumi ini Tuhan yang berbilang, maka sesungguhnya akan hancur lebur langit dan bumi ini tuan-tuan. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada bagi langit dan bumi ini tuan-tuan Tuhan yang berbilang, bukan Tuhan yang tunggal tetapi Tuhan yang berbilang, kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan hancur lebur langit dan bumi ini. Akan tetapi tuan-tuan, apa yang kita lihat, langit dan bumi ini tidak hancur lebur. Mata kita melihat dengan jelas. Langit itu dalam keadaan yang baik, bumi juga dalam keadaan yang baik. Maknanya tuan-tuan, di situ Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Tuhan yang tunggal. Kerana Allah Taala sebut, Allah Taala nyatakan dalam Quran, kalaulah langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan yang menguasainya, maka nescaya akan berlaku kehancuran yang maha dahsyat melibatkan langit dan bumi. Akan tetapi kita lihat langit dan bumi dalam keadaan elok, dalam keadaan baik. Maka itu menandakan bahawasanya
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, tuan-tuan. Dan kalau kita lihat pada makhluk, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu berbilang-bilang. Batu saja, tuan-tuan, bermacam-macam jenis. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Kesemua makhluk yang berada dalam alam ini, tuan-tuan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ciptaan yang berbilang-bilang. Dan itu, tuan-tuan, dalil bahawasanya Tuhan yang menciptakan kita semua adalah Tuhan yang tunggal. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Allah taala yang menciptakan makhluk-makhluknya berbilang-bilang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tunggal. Okey? Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk-makhluknya itu berbilang, Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Jadi pada penciptaan makhluk ini, tuan-tuan, pada penciptaan makhluk yang berbilang-bilang ini terkandung padanya dalil bagi kita yang berakal ini, tuan-tuan, bahawasanya Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam ini adalah Tuhan yang tunggal dan tidak berbilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka itu adalah khulasah. Itu adalah satu kesimpulan yang dapat kita faham, yang dapat kita ambil pengajaran daripada ayat yang pertama dari suratul Ikhlas, iaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tunggal, tidak berbilang, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Barang siapa yang mendakwa bahawasanya manusia menciptakan perbuatannya, maka sungguh orang yang seperti ini telah pun mengadakan sekutu yang tidak terhitung banyaknya, wal iyadzu billah. Orang yang mendakwa bahawasanya manusia menciptakan perbuatannya, maknanya semua manusia yang berada dalam alam ini adalah sekutu bagi Allah. Wal iyadzu billahi min dzalik. Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah kita meyakini bahawa hanya Allah jua yang mencipta akan segala sesuatu yang berada dalam alam ini. Hanya Allah sahaja yang mencipta. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta. Ada satu golongan, tuan-tuan, yang menyimpang daripada pembahasan yang kita sebutkan tadi, di mana mereka meyakini bahawasanya manusia menciptakan perbuatannya. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kudrat dalam diri makhluk, yang dengan kudrat itulah manusia menciptakan perbuatan-perbuatannya. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ini tidak benar, tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemikiran Mu'tazilah yang mendakwa bahawasanya manusia menciptakan perbuatannya, ini kemudiannya, tuan-tuan, disuburkan oleh golongan Hizbut Tahrir. Golongan Hizbut Tahrir yang difatwakan menyimpang oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hizbut Tahrir ini, tuan-tuan, ia adalah satu golongan, satu firqah, satu kumpulan yang diasaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani Al-Filastini, seorang yang berasal dari Filistin. Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau dalam sebuah kitab yang dikarang oleh beliau yang berjudul Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, dalam kitab tersebut dengan jelas beliau mengatakan bahawasanya manusia menciptakan perbuatannya, dan ini, tuan-tuan, adalah sebiji dengan apa yang didakwa oleh golongan Mu'tazilah, yang mana golongan tersebut menyimpang daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Yani Allah yang menciptakan jasad kalian dan segala perbuatan yang kalian lakukan. Jelas, ayat tersebut jelas tuan-tuan, menyatakan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jasad kita dan segala perbuatan yang kita lakukan. Maka manusia yang mendakwa bahawa kalau ada orang yang mendakwa bahawa manusia menciptakan perbuatannya, maka dakwaan orang tersebut tuan-tuan bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Wal iyazu billahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ni tuan-tuan macam-macam pemikiran ada tuan-tuan. Aliran pemikiran cukup banyak. Dan hendaklah kita berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, Ahlussunnah wal Jamaah ini ia adalah satu-satunya golongan yang akan terselamat, golongan-golongan yang akan mendapatkan kesejahteraan pada hari akhirat kelak. Sebab itulah tuan-tuan kata para ulama, sebagai contoh Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahullahu taala bila berkata, ilmu ahli sunnati wal jamaah miftahul jannah. Ilmu ahli sunnati wal jamaah miftahul jannah. Ilmu ahli sunnah wal jamaah itu ialah kunci bagi syurga. Yani barang siapa yang akidahnya bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka mereka ini tuan-tuan golongan yang sesat, wal iyazu billahi min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu khulasahnya tuan-tuan untuk ayat yang pertama. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan pula tentang ayat yang kedua, Allahus Samad. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali tuan-tuan dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.